topik bunga dan annuity. Saya bukan bagi kuliah sebab kuliah ni sepatutnya saya dah sediakan nota. Kuliah topik 2 ialah pada, kalau anda ingat, pada awal-awal minggu kuliah dulu, masa 2 minggu pertama kuliah kita online, itu ada untuk bunga. Dan untuk annuity ni kuliah dia ialah minggu lepas. Saya buat secara kaedah pengajaran tidak segerak, maknanya melalui rakaman video, dan anda tonton rakaman video dan buat latihan-latihan yang saya letakkan dalam kertas latihan tersebut. Jadi itu memang menuntut anda kena belajar sendiri, kena buat sendiri. Kalau anda tak buat, memang saya tak tahu. Saya hanya tahu nanti bila saya bagi ujian, bagi test dan sebagainya lah. Okey. Jadi di sini hari ini apa yang saya nak sampaikan ialah berkaitan dengan apa itu bunga dan annuity. Topik 2 dan topik bunga ni sebenarnya dia sekali saja, dia amat berkait antara satu sama lain. Okey, sebelum saya teruskan, jika anda ada persoalan yang berkaitan dengan dua topik ni yang anda nak tanya sekarang, anda boleh tanya. Ada apa-apa soalan? Topik bunga ni, kalau lihat pada topik bunga ni, ada beberapa kaedah pengiraan bunga. Yang menariknya, ini dia berkait sangat dengan apa yang berlaku dengan pihak bank sekarang ni pada PKP ni. Okay, bunga ni, kalau lihat pada bunga ni, dia berkait, ada dua perkara yang penting dalam sini, ialah bunga biasa dengan bunga compound. Ada kadar bunga biasa dan kadar bunga compound. Itu saja sebenarnya topik ni. Dan dia berkait dengan nilai hadapan bagi wang. Nilai wang pada masa sekarang, berapakah nilai dia pada masa depan. Contohnya kalau awak ada duit, sekarang ni awak nak tahu kan. Katalah macam sekarang ni dapat apa ni? Setiap pelajar dapat bantuan daripada kerajaan RM200 kalau saya tak silap. Anda dapat bantuan RM200 kan. Kemudian katalah anda simpan duit tersebut. Simpan dalam ASB. ASB katalah setahun dia bagi dividen 6%. Jadi kalau duit 200 sekarang ni yang anda dapat, anda simpan dalam ASB 6%, apa yang berlaku pada duit ni selepas 5 tahun? Apa berlaku pada duit ni selepas 10 tahun? Maksudnya, kalau anda simpan 5 tahun, 200 anda simpan sekarang, anda biarkan saja. ASB bagi dividen 6% tahun. Lepas 5 tahun ni, duit 200 ni bertambah jadi berapa? Itu maksud nilai hadapan. Jadi untuk mengira dia, kita ada rumus sama ada menggunakan kaedah bunga biasa ataupun kaedah bunga compound seperti yang ada dalam nota ni. Tapi saya tak akan pergi detail. Saya akan pergi secara umumnya pengandaian. Saya mengandaikan anda dah baca topik 2 dan topik 3. Jadi kalau di sini ni yang dikatakan tadi bunga compound, kita ada rumus nilai harapan, nilai kini dan sebagainya sebelum kita masuk pada topik yang ketiga. Okey, jadi apa perbezaan topik 2 dan topik yang ketiga ni? Topik 2 pun walaupun nama dia annuity, tapi dia berkaitan dengan bunga compound juga. Okey, untuk membezakan topik 2 dengan topik yang ketiga ni, kalau kita dalam ini bunga biasa. Ini bunga biasa dengan apa ni? Dengan bunga compound. Katalah saya buka satu skrin katalah duit 200 tadi kan, duit 200. Anda simpan duit bantuan tersebut RM200 dalam ASB, kadar faedah dia 6% setahun. Jadi kalau kita simpan dalam ASB duit tersebut pada awal tahun, kita andaikan di awal tahun sebab ASB ni dia kira setahun sekali kan, dia kira pada penghujung tahun lazimnya. Okay, katalah soalan ni, macam mana ASB kira 6% ni? Macam mana ASB kira 6% ni? Sebab tu dia ada, kalau awak lihat apa yang berlaku sekarang ni, perdebatan pasal moratorium ni kan, pelepasan pembayaran pinjaman ni, ada disebut bunga compound, ada disebut bunga biasa, simple interest, tidak tercompound, bla bla macam-macam. Jadi sebenarnya dia berkaitan dengan topik kedua dan topik yang ketiga yang kita belajar ni. Secara tak langsung ni, siapa yang ambil kursus matematik SEM ni, dia lagi dapat faedah sebab dia sepatutnya dia boleh memahami isu tersebut dengan lebih dalam lagi. Okey, duit 200 ni anda simpan dalam ASB 6%. Katalah ASB dia mengira dengan menggunakan kaedah bunga biasa. Tadi kita ada topik bunga biasa kan? Kaedah bunga biasa.
bunga biasa. Okay, kaedah bunga biasa ni maksudnya dia mengira kalau anda simpan katalah saya just pendekkan dia punya katalah selama 3 tahun. Anda simpan selama 3 tahun saja. Pada kaedah bunga biasa, dia akan mengira kadar bunga 6% pada setiap tahun. Selalunya pada setiap hujung tahun. Dan kadar bunga yang dikira ni hanya ke atas berapa nilai simpanan, berapa nilai pokok, berapa nilai pinjaman. Jadi dalam contoh ni 200 ialah simpanan. Jadi 600 ke atas nilai permulaan simpanan. Kalau 200 ni loan, pinjaman, dia akan jadi 6% ke atas nilai pokok. Jadi kalau 6% daripada 200, kalau kita kira setiap tahun kan. Jadi 0.06 darab 200, kita dapat lebih kurang lebih kurang dalam RM12 pula. Lebih kurang dalam RM12. Dan persen 20, okey. Lebih kurang dalam RM12 setahun anda akan dapat. Jadi kalau 3 nampak tak yang perlu beri perhatian 6% ni dikira kat atas mana? Ke atas apa? Ke atas nilai pokok. Okay, itu kalau setahun. Kalau 3 tahun, nama dia kaedah bunga biasa. Setahun dapat RM12, 3 tahun darab 3 je lah. Anda kali dengan 3 saja. 12 darab 3, jadi 3 tahun dia dapat RM36. Jadi pada penghujung tahun ketiga, duit anda akan jadi 236. Jadi kalau 6% setahun, dia lebih kurang 6 kali 3, 18%. 18% dalam masa 3 tahun. Itu kaedah bunga biasa. Dan kalau lihat dia punya formula dia, macam mana dia kira nilai hadapan. Lihat bahagian ini. A sama dengan P kali 1 campur RT. Iaitu, kalau A tadi ialah berapa? A tadi ialah 200. Dia boleh diringkaskan kali 1 campur 0.06 6% kali berapa? 3 tahun. Dan selesaikan. Anda akan dapat jawapan 236. Itu kaedah bunga biasa. Ini nama dia kaedah bunga biasa. Kaedah ni juga walaupun kita jumpa dalam loan, dalam pinjaman dari segi realiti dia. Okey, bunga apa beza? Ni bunga biasa. Bunga compound macam mana? Okay. Ambil contoh yang sama. Kita masih lagi ASB 200 6%. Tapi dia menggunakan bunga compound. Dia menggunakan bunga compound. Okay. Saya nak cerita bunga compound pula. Tadi ASB dah clear. Bunga biasa dah clear. Okay, contoh yang sama, cuma dia kata 6% kadar dividen dikenakan secara compound. Okay, sebelum tu maksudnya apa? Yang kita dah buat tadi, kalau duit RM200, anda simpan di ASB sekarang, dalam masa 3 tahun, duit tersebut akan menjadi 236. Ya, ini adalah nilai hadapan. 200 ialah nilai kini, 236 ialah nilai hadapan bagi wang. Macam mana dia kira? Dengan menggunakan bunga biasa. Okay, cuba sekarang kita kira pula dengan menggunakan bunga compound. Okay, bunga compound ni dia pengiraan dia berbeza sikit. Okay, duit 200 tadi anda simpan pada penghujung tahun pertama. Pada penghujung tahun pertama, duit anda akan jadi berapa? Duit asal 200 campur dengan 0.06 darab dengan 200. 6% daripada 200, tadi kita dapat RM12. Jadi duit kita akan jadi pada penghujung tahun pertama, 200 dicampur dengan 6% daripada 200, kita dapat RM212. Sebab tu duit kita kan pada penghujung tahun yang pertama. Dia pada peringkat pertama ni dia sama macam bunga biasa juga pada tahun yang pertama. Tetapi kita pada tahun kedua, bunga compound, kata compound tu penting. Compound kat sini dia bukan saman, compound ni dia macam berganda. Bunga compound dia akan mengira 6% ni ke atas nilai pokok 200, duit simpanan asal 200, dan juga nilai faedah yang awak dah dapat sebelum ni. Yang ada dalam amount 200, 212. Jadi pada awal tahun yang
kedua, pada awal tahun yang kedua, duit awak dah ada RM212 dalam bank. Bank akan bagi lagi ASB akan bagi lagi dividen kalau awak simpan duit tersebut 0.06 kali dengan 212. Bukannya 200. Jadi kalau awak kira kat sini, berapa ni? Kalau awak kira 212 darab 0.06 campur dengan 212. Jadi kalau awak kira lebih kurang, awak akan dapat RM224. RM224.72. Tambahan lebih kurang RM12.72. Pada tahun ketiga, dah dapat dividen pada penghujung tahun yang kedua, masuk pula tahun yang ketiga. Pada tahun yang ketiga, awal tahun yang ketiga, duit dia tadi berapa? 224.72. Pada penghujung tahun yang ketiga nanti, masih 6%, tapi kali ini 6% ke atas 224.72. Nampak tak? Sini yang awak perlu highlight kan. Kadar faedah je ke atas pokok dan ke atas bunga. Sebab tu kalau bahasa biasanya, ada yang mengatakan bunga kompaun ni ialah bunga atas bunga. Itulah sebenarnya yang berlaku. Jadi kalau selesaikan ni 0.06 darab 224.72 campur balik dengan 224.72. Kalau awak kira lebih kurang 200, nilai dia di sini ialah 238.20. Ini perlukan kalkulator sikit lah. Okay. Jadi ini kalau 3 tahun, kalau 4 tahun, 10 tahun, kalau kita kira satu-satu memang penat lah kan. Sebab tu kalau bunga kompaun ni dia ada rumus dia. Mana rumus bunga kompaun? Okey, yang ini. Rumus bunga kompaun. Ini apa tak hafal lah. Kalau boleh hafal lagi bagus. Ini S sama dengan P kali 1 campur R kuasa N. Jadi kalau pergi pada contoh kita tadi, kita ada apa? Contoh kita tadi, kita ada untuk gunakan dalam rumus ni, S sama dengan P kali 1 campur R kuasa N. Saya bawa ke atas supaya senang. Okay. S kita sama dengan berapa? S tu nilai hadapan. Okay. P ialah nilai semasa. Duit pada masa sekarang berapa? RM200, duit asal. 1 campur R. R ialah kadar bunga. Kadar bunga 6% dikira setahun sekali. Jadi kita ambil 0.06. Kalau lihat dalam formula, kalau kadar bunga tu dikira 2 kali, kita kena bagi 2 kadar bunga tersebut. Kalau dikira 10 kali, kena bagi 10. Kalau kira 12 kali, kena bagi 12. Sini ada dikira sekali, jadi ada 0.06. Okay, kita ada kuasa N tu. Ingat, ni kuasa N. N ni, kuasa N ni ialah berapa tahun. Tadi kita berapa? 3 tahun. Jadi kalau awak selesaikan, awak akan dapat jawapan yang sama. 1.06. Kuasa dia ialah 3. Darab dengan duit yang asal 200. Kita akan dapat 238 juga. 238.02. Kalau kita gunakan bunga kompaun ke atas wang tersebut. Tadi kalau kita gunakan bunga biasa tadi berapa? 200, 230, 236. Itu perbezaan bunga biasa dengan bunga kompaun. Okay. Clear? Semua ada soalan setakat ni? Sekarang ni saya nak masuk annuity. Apa yang bezakan annuity dengan bunga ni? Okay, kalau lihat pada contoh tadi, 200 tadi kan, anda ada RM200. Simpan dalam ASB 6% sama 3 tahun. Perbuatan, saya cuba sampaikan bahasa mudah kita kan. Perbuatan anda menyimpan untuk 3 tahun, memang untuk 3 tahun, tapi dalam 3 tahun tu anda hanya simpan sekali saja 200 tu pada awal tahun pertama. Itu saja. Pada awal tahun kedua anda dah tak masukkan duit, pada awal tahun ketiga anda dah tak masukkan duit. Ini apa yang kita buat sebentar tadi kan. Kalau saya tanya berapakah jumlah wang anda yang anda simpan di bank, wang asal? Jawapannya adalah 200. Yang 36 tadi yang lebih, sebab apa dia bertambah? Dalam contoh ni, wang tersebut bertambah semata-mata kerana kadar faedah ataupun kadar interest yang anda boleh. Bukan anda tidak membuat apa-apa penambahan dalam pelaburan contohnya.
tidak membuat apa-apa penambahan dalam simpanan. Itu bunga biasa. Dalam annuity tidak. Okey, annuity dia menggunakan konsep pengian yang sama, cuma dia berbeza sedikit. Okey, dia berbeza di mana maksudnya kalau 3 tahun, anda simpan selama 3 tahun, anda akan membuat simpanan tu setiap tahun. Awal tahun pertama simpan 200, awal tahun kedua simpan 200, awal tahun ketiga pun simpan 200. Jadi ada perbuatan, ada aktiviti membuat penambahan simpanan, pelaburan dan sebagainya pada setiap tempoh tersebut. Jadi kalau kita lihat balik pada contoh ni, maknanya pengian kita sama ada bunga compound ataupun bunga biasa, dia dah jadi berbeza lah. Kalau lihat tadi, kita kalau kata saya ambil yang pertama, pada tahun pertama anda simpan 200. Ya, pada tahun pertama anda simpan 200. Dapat kadar faedah dividen 0.06 terhadap 200. Okey, jadi duit jadi 212. Pada awal tahun yang kedua, duit 212 ni masih dalam bank dan anda tambah dengan 200 lagi yang anda simpan. Nampak tak? Ada komponen baru. Duit 200 ni anda simpan secara pada tahun kedua pun anda simpan. Inilah konsep annuity. Konsep annuity. Dia akan jadi panjang lah kan? Okey, campur dengan berapa dividen pada hujung tahun? Kali ini 0.06 darab dengan 212 campur 200. 412. Dan berapa nilai dia? Begitu juga pada tahun ketiga, anda campur lagi dengan 200. Terhadap duit asal dan juga duit dividen yang diterima. Sebab tu kalau pergi pada formula annuity, kalau saya buka nota topik annuity kita. Selalunya annuity ni kita gunakan annuity biasa, iaitu pada akhir tempoh. Okay. Nota video ni saya andaikan anda perlu lihat nota dia dan juga video tersebut. Okay, formula bagi annuity. Okey, ini formula dia. Nilai hadapan bagi annuity. Yang saya highlightkan ni, nilai hadapan bagi annuity. Berbeza dengan nilai hadapan bagi bunga tadi kan. Kita ada S sama dengan P kali 1 campur R kuasa N bagi bunga compound. Kalau bagi bunga biasa, dia lagi ringkas. S sama dengan, kita berkata P kali 1 campur RT. Okay. Tapi kalau bunga compound, kalau annuity dia lebih konsep pada bunga compound. Dia akan menggunakan rumus ini. Seperti yang ditunjukkan dalam dalam slide ni. Dia panjang sikit lah. Jadi kat sini sebab dia ini S ni masih nilai hadapan. Annuity. R ni ialah bayaran setiap tempoh. Simpanan tadi 200 pada setiap awal tahun. R ialah kadar bunga, N ialah berapa kali, berapa lama. Kemudian selesaikan, anda akan dapat nilai hadapan, nilai hadapan bagi wang tersebut. Itu konsep konsep bagi annuity tadi. Dan konsep annuity ni, kita ada nilai hadapan bagi annuity dan kita ada nilai kini bagi annuity. Mana dia? Nilai kini ni bagi annuity. Okey, ini rumus dia. Rumus dia lebih kurang sama dengan nilai hadapan. Cuma dia kuasa dia dah negatif dan dia berada di atas. Dan pentingnya formula ni. Okey, pentingnya formula ni kerana formula ni lah yang digunakan oleh bank sekarang ni, dan sikit amalan dia, sama ada bank Islam ataupun bank konvensional, untuk mengira berapakah bayaran balik pinjaman yang perlu anda buat pada setiap bulan. Sebab tu bila kita buat loan, selalunya loan kita perlu dibayar pada setiap bulan. Inilah rumus yang bank gunakan. Baru lewat pinjam 100,000 selama 30 tahun, kadar bunga 5%. Berapa bayaran bulanan? Bank kira dengan menggunakan rumus yang ini. Bank konvensional, bank Islam, Islamic bank dan commercial bank, dia gunakan rumus yang sama. Cuma kalau
Islamic Bank ni kalau dalam apa ni dari segi Islam, apa ni, dari segi agama Islam, dia adalah yang halal kan. Yang konvensional ni dia tidak halal. Sebab walaupun amount dia sama, walaupun calculation dia sama, tapi akad dia berbeza. Itu awak akan belajar detail dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan, kalau ada topik yang berkaitan dengan sistem perbankan. Tapi dia punya calculation dia sama. Okey, cuma saya takkan pergi nota detail. Okey, saya nak tunjukkan bahagian aplikasi dia, bahagian pelunasan pinjaman. Okey, saya dah tunjukkan dalam video bagaimana jadual pelunasan pinjaman tersebut dibuat. Bila setiap kali anda membuat bayaran balik pinjaman, dua perkara ni mesti ada dalam nilai amount tersebut. Itu bunga atas pinjaman belum jelas dan juga bayaran sebahagian daripada pinjaman. Itu maksudnya kalau anda bayaran balik pinjaman anda lah katalah 500 sebulan, anda beli kereta ke, beli rumah ke, anda buat bayaran ansuran bayaran balik 500 sebulan, dalam 5% ni dia mesti ada bahagian untuk principal, okey, bahagian pokok. Kalau bahasa biasa kita kan, berapa pokok dan berapa bahagian dia punya faedah yang bank dapat. Berapa peratus. Mungkin dalam contoh ni, daripada 500 yang anda bayar, 300 ialah untuk pokok, dia mengurangkan pinjaman anda, dan 200 ialah interest, iaitu pendapatan untuk bank. Charge yang bank kenakan ke atas pinjaman tersebut. Sebab tu selalunya kita ada jadual pelunasan pinjaman. 500 ni macam mana bank kira? Bank bukan letak suka-suka. Dia bukan sebut-sebut, ada rumus dia. Dia dah set dalam sistem dia, sistem perbankan. Rumus yang digunakan ialah rumus yang ini. Asal rumus tersebut adalah daripada nilai kini annuity yang di sebelah kiri ni, nilai kini bagi annuity. Okey, di mana dalam konteks nilai kini bagi annuity ni, okey, A ialah nilai kini. Dalam konteks bank, A ni ialah jumlah pinjaman dia. A ni ialah jumlah pinjaman yang anda buat, 100,000, 200,000 dan sebagainya. Okey, kemudian yang R ni, nampak tak R ni? Bagi bank, R ni ialah kadar faedah. Kadar faedah. Kalau bank kata kadar faedah 5%, itu adalah 5% setahun. 5% untuk setahun. Selalunya kadar faedah yang disebut ialah kadar faedah untuk setahun. Jadi kalau pinjaman anda simpan, anda perlu bayar setiap bulan. Jadi 5% ni perlu bahagi dengan 12 setiap kali dikira. Kalau anda bayar setiap 3 bulan, kena bahagi dengan 4. Kalau bayar setiap hari, bagi 365. Kalau bayar setahun sekali, kena bahagi dengan 1. Itu contoh tu, term tu yang saya sebut tadi, berapa dia punya kekerapan bayaran tersebut ada dalam topik yang kedua. Okay. Jadi N kat sini, sebab tu N kat sini bukan tahun. Nampak tak kat situ kita ada N. Saya besarkan lagi bahagian ni. Okay. Kita ada N. N ni bukan tahun. N ni ialah tempoh. Berapa lama. N ni ialah dia punya tempoh. Berapa lama anda punya tempoh bayaran. Selalunya dia, kalau dalam sistem perbankan kita, N ni ialah bulan. Kalau anda pinjam 5 tahun, bayar setiap bulan, tahun ada 12 kali, 12 bulan. Jadi tempoh dia sama dengan 60. Jadi ada 60 kali pembayaran pada setiap bulan yang perlu anda buat untuk melunaskan pinjaman tersebut. Itu dalam konteks yang jadi rumus dia untuk tentukan, kita dah tahu A, kita dah tahu R kecil, kita nak tahu R besar ni berapa. R besar ni lah bayaran balik yang perlu anda buat pada setiap bulan. Jadi rumus yang di sebelah ni dia just terbalikkan saja. Dia darab silangkan untuk dapatkan nilai R tersebut. Okay. Yang lain yang di bawah ni, kalau pergi pada yang di bawah ni, rumus-rumus yang lain ni penting juga. Ada kalanya awak perlu gunakan. Okay, katalah sekarang ni ada prinsipal belum jelas pada permulaan tempoh K. Pada permulaan tempoh K. Maksudnya apa? Kalau anda dah membuat pembayaran, katalah anda dah buat pembayaran selama 3 tahun. Okey, pinjaman 5 tahun. Pinjaman 5 tahun. 5 tahun berapa bulan? 60 bulan.
Okey. Kemudian anda dah bayar 2 tahun penuh. Dah bayar setiap bulan, 2 tahun penuh. 2 tahun tempoh dah bayar. 2 tahun dah bayar. 2 tahun berapa bulan? Maknanya daripada bulan yang pertama sampai bulan yang ke-24. 24 bulan dah settle lah. Jadi anda nak tahu, kalau katalah selepas setelah 2 tahun, berapakah baki prinsipal? Berapakah baki pokok yang belum anda jelaskan? Sebab kalau gunakan formula ni, prinsip dia kita boleh dapatkan nilai prinsipal saja yang masih belum dijelaskan. Jadi dalam contoh ni, kalau dah bayar 2 tahun, ada lagi 24 tahun, jadi pada permulaan tempoh K. Jadi kita akan kira prinsipal kita pada permulaan bulan yang ke-20, bulan yang ke-25. Tak, K sama dengan 25. Sebab 24 bulan pertama dah habis bayar. Tak daripada pada bulan yang ke-25, berapakah prinsipal? Kita boleh kira walaupun tempoh tersebut belum sampai lagi. Sebab kita boleh kira dengan menggunakan rumus ni. Jadi just buat sesuai rumus ni, iaitu kita perlukan nilai R. Berapa bayaran bulan tadi? Kalau bayaran bulan 500, nilai 500. Okey, R dia berapa persen? Okey, 5% dibahagi dikira setiap bulan, kena bagi 12. Jadi N ni tadi tempoh keseluruhan tolak dengan 25 campur dengan 1 dan bagi dengan R balik dan selesaikan. Awak akan dapat satu nilai amount, nilai prinsipal yang belum dijelaskan, yang awak masih berhutang dengan bank. Okey, selalunya dari segi amalan ni, perkara ni berlaku kalau katalah anda nak tiba-tiba anda ada wang, anda nak settlekan prinsipal, anda nak settlekan loan. Walaupun pinjaman tu ada berbaki 3 tahun, tapi anda nak settlekan sekarang, okey, bank akan gunakan rumus ni untuk mengira baki prinsipal. Okay, yang lain-lain yang di bawah tu saya tinggalkan untuk anda buat ulang kaji sendiri dan sesuaikan dengan contoh yang ada. Apa lagi kat sini? Ini contoh yang saya dah sebut dalam video. Saya tak nak pergi lagi. Okey, ada soalan setakat ni? Ada pertanyaan? Saya harap anda dah buat tutorial ni. Itu saya cara dia. Kena buat baru anda tahu apa masalah dia. Okey, saya nak pergi pada soalan tugasan bonus yang saya beri pada soalan yang ke-8. Akmal telah membuat pinjaman perumahan dengan bank dengan bayaran balik pinjaman pada setiap penghujung bulan sebanyak 1,210. Dia pinjam setiap bulan 1,210. Kadar faedah 4.15% dikompon setiap bulan selama 25 tahun. Akibat pandemik COVID-19, Akmal telah mendapat moratorium daripada pihak bank. Apa maksud moratorium ni ialah Akmal tidak perlu membuat bayaran balik pinjaman sama ada dalam bentuk faedah ataupun prinsipal bermula penghujung April sehingga penghujung bulan Oktober. Namun begitu, walaupun bayaran balik tersebut tidak perlu dibuat, kadar faedah biasa, kadar faedah biasa ni kadar faedah mudah 4.5% akan dikenakan ke atas baki pinjaman pada 31 Mac 2020 sepanjang tempoh tersebut. Baki pinjaman Ahmad pada 31 Mac ialah sebanyak 75,796.72. Jadi kita lihat ni apa maklumat yang kita ada. Pada setiap bulan, setiap hujung bulan, bayaran ansuran dia 1,210. Okay, macam mana bank boleh dapat nilai 1,210 ni? Tadi kita ada formula tadi kan? Formula nilai kini annuity. Kadar faedah 4.15%, R dia sama dengan 0.415%. Dikompon setiap bulan. Maksudnya, bayaran balik pinjaman pada setiap hujung bulan, bank akan kira kadar faedah. Barulah peminjamnya bayar. Selama 25 tahun. Jadi tempoh pinjaman dia ialah 25 darab dengan 12. Dan kemudian dia kata apa? Saya nak pergi yang ini. Baki pinjaman Ahmad pada 31 Mac ialah 75,796.72. Okey, macam mana nak kira? Ini nilai ni diberikan. Kalau untuk kira nilai ini, kita ada rumus dia yang saya sebutkan tadi. Pergi pada muka surat yang keberapa ni? Ini muka surat yang ke-7. Ini.
yang saya bincangkan tadi kan. Ini formula yang digunakan untuk mengira prinsipal belum jelas. Tapi dalam soalan ni, dia dah beri, jadi awak dah tak perlu kira lah. Kalau awak perlu kira, tu rumus dia. Soalan A. Berapakah jumlah faedah pinjaman tertunggak sepanjang tempoh moratorium tersebut? Okay. Berapakah jumlah faedah pinjaman tertunggak ataupun berapakah jumlah faedah yang bank kenakan ke atas amat panjang tempoh moratorium tersebut? Macam mana bank kira kadar faedah tadi? Mana maklumat kadar faedah yang bank kira? Dia kata apa? Sepanjang tempoh moratorium tersebut, kadar faedah biasa 4.15% akan dikenakan ke atas baki pinjaman pada 31 Mac. Okay, awal tadi saya dah sebut. Kalau dikatakanlah faedah biasa, maksudnya tak kisahlah berapa lama, berapa tempoh, dia akan dikira berdasarkan nilai pokok yang asal. Maksudnya dalam sini tak ada faedah atas faedah. Berapa baki pinjaman pada 31 Mac? RM75. 75,792.96.72. Ada faedah dia 4.15%. Berapakah sepanjang tempoh moratorium? Okay. Ada sesiapa yang boleh tolong saya daripada ayat ni? Berapakah tempoh moratorium? Berapa bulan? Yang 7 bulan. Yang Akmal dapat dalam soalan ni. Siapa jawab 7 bulan? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6. 6 bulan. Seorang je jawab 7. Siapa tadi yang jawab 7? Siapa nama tadi? Siapa yang jawab 7 tu? Aku dah. Siapa jawab 7 tadi? Tak apa, ngaku je. Tak ada apa pun. Saya Anasia Dewi. Siapa nama? Anasia Dewi. Tak clear. Apa? Indian. Dewi. Anusha Dewi. Arisa Dewi. Arisa Dewi. Ya. Awak kata 7 tadi. Yang lain semua kata 6. Okey. Sekarang ni sebab awak unik sikit. Okey. Macam mana awak kata 7? Awak nampak tang 7 tu. Orang lain nampak 6. I kira sekali yang Oktober. Maksudnya you kira penghujung bulan 4. Okey, semua kita ada jari kan? Kita tengok macam mana kawan kita dapat 7, yang lain dapat 6. Penghujung dia kata moratorium tu bermula daripada penghujung bulan April, kan? Okey. Penghujung bulan April 1, kemudian ada penghujung bulan 5, penghujung bulan 6, penghujung bulan 7, penghujung bulan 8, penghujung bulan 9, penghujung bulan Oktober. Berapa jari awak yang terbuka? Yang tertutup? 6 ke 7? 6 ke 7? 7. 7. Jawapannya 7. Tempoh moratorium dalam soalan ni ialah 7. 7. Jadi jawapan yang betul ialah 7, bukan 6. Kebanyakan pelajar dia akan nampak 6. Sebenarnya ialah 7. Dia kata bermula pada penghujung bulan April. Termasuk bulan April lah. Sehingga penghujung bulan Oktober. Termasuk bulan Oktober. Jadi ada 7. Okey, jadi dalam untuk soalan yang ini, maksudnya apa? Kalau kita tukar dia jadi simbol, dia adalah R dia ialah 0.0415. N dia sama dengan apa? N sama dengan 7 untuk tempoh moratorium dalam tempoh moratorium ini saja. Okey. So saya nak pergi untuk kita kira. Jadi soalan yang pertama dia kata apa? Soalan yang pertama, berapakah jumlah faedah pinjaman tertunggak sepanjang tempoh moratorium tersebut? Jumlah faedah pinjaman tertunggak. Okey. Tadi apa? 0.0415. Okey, semua nampak ni Masih nampak? Okey. Kadar bunga saya nak jawab soalan A. Tengok soalan A. Saya nak jawab soalan yang ini. Soalan yang A ni, iaitu berapakah jumlah faedah pinjaman tertunggak sepanjang tempoh moratorium tersebut? Kadar faedah biasa 4.5% dikenakan selama 7 tempoh.
Okey, kadar faedah 4.75% ni adalah untuk setahun. Jadi oleh kerana kita ada 4 untuk setahun, untuk untuk 12 bulan. Jadi kita kena bagikan dengan 12 untuk dapatkan yang sebulannya. Jadi kalau awak bagi dengan bagi dengan 12 darab dengan bulan, darab dengan pokok dia kan. Berapa pokok tadi? 75,796.772. 4.15% bagi 12 darab dengan nilai pokok dia. Bunga biasa dia kenakan ke atas pokok sahaja. Jadi kat sini berapa? Sebulan kadar faedah dia yang dikenakan ialah RM262.13. Selalunya kita bagi dalam 2 titik perbulan. Okay. Berapa tempoh moratorium tadi? 7 bulan. Darab dengan 7. Darab dengan 7. Jadi sepanjang tempoh moratorium tersebut, kadar faedah yang bank kenakan adalah 1,834.91. Ini jawapan yang sebetulnya. Kebanyakan pelajar yang hantar dia darab 6. Okey, saya kira itu sebagai betul juga. Sebab dalam kerja dia calculation dia betul, cuma dia terkurang 1 bulan saja. Tapi lepas ni kalau darab 6 kira salah lah kalau itu soalan dia. Okey. Apa soalan yang kedua? Soalan kedua, selepas tempoh moratorium tamat, jumlah faedah tertunggak dalam soalan A. Tertunggak ni maksudnya jumlah faedah tersebut belum dibayar dalam soalan A telah ditambah ke atas baki pinjaman. Oh, macam mana tu? Berapakah baki pinjaman selepas tempoh moratorium tamat? Baki pinjaman 75,796.72. Okey, sebelum moratorium itu bermula, baki pinjaman Ahmad tadi dia ada berapa? 75,796.72. Berapakah jumlah pinjaman dia sekarang? Kena campur dengan jumlah faedah yang dia belum bayar kat bank tertunggak tadi. 0.91. Jawapan dia sekarang ni pinjaman dia dah jadi 77,631.63. Tadi dah tentu ada penambahan. Dah tentu ada penambahan dalam jumlah pinjaman. Okay, yang ketiga. Berapakah bayaran balik pinjaman yang perlu dibuat jika pinjaman tersebut mesti diselesaikan dalam tempoh 5 tahun? Apa rumus nak pakai ni? Apa rumus yang kita nak gunakan? Okay. Tadi saya dah sebutkan. Ini rumus nilai kini annuity. Yang mana satu? Yang di atas ni. Okay, ini dia. Rumus yang mesti digunakan. Okay, semua nampak ya rumus yang akan digunakan? Okay, ini rumus dia untuk mengira bayaran bulanan. Okey, apa dia kata? Jika pinjaman tersebut nak diselesaikan dalam tempoh 5 tahun. 5 tahun. Untuk 5 tahun. Okey, cuba kita tengok apa maklumat dia. Apa maklumat yang ada. Okay, jadi katalah jadi A tadi apa? A tadi ialah bahagian A ni. Ini ialah jumlah pinjaman tertunggak tadi. Berapa jumlah pinjaman dia yang baru ialah 7,631.63. Buat tepi sikit. Okay, dalam kurungan kena berhati-hati supaya maklumat kita semua ada. Okay. Kadar faedah tadi. Kadar faedah 4.15% bagi 100 0.0415 perlu dibagi 12. Kenapa perlu dibagi 12? Ini ialah kadar faedah untuk setahun. Jadi kalau untuk sebulan kita perlu bahagi dengan 12. 0.415. Okey, pembawah dia tadi apa? 1 tolak. 1 tolak dalam kurungan 1 campur. Dia juga sama 0.0415 bahagi 12. Okay, sekarang kuasa berapa ni? Kita nak kuasa N. Siapa boleh jawab? 60. Kuasa berapa? Kuasa? 60.
Negatif 60. Kenapa 60? Tadi kata 5 tahun je. Darab dengan bulan. Darab dengan bulan. Dengan bulan. Sebab kadar bunga tadi dikompon setiap bulan. Dia perlu bayar balik bulanan setiap bulan. Kalau 5 tahun, 5 darab 12 sama dengan 60. Pandai, terima kasih siapa yang jawab tadi. 60. Tapi ingat kena mesti ada negatif. Sebab dia nilai kini. Dia konsep nilai kini. Kalau awak letak positif, jawapan awak totally akan salah. Ya, dia kan. Apa saya nak buat? Dah salah kan? Okey, jadi selesaikan. Selesaikanlah gunakan kalkulator. Jadi bila awak selesaikan, awak akan dapat setiap bulan sekarang, jumlah pinjaman yang perlu dibayar ialah RM1434.997. Lagi apa soalan dia? Berapakah bayaran balik pinjaman yang perlu dibuat jika pinjaman tersebut, ni soalan tadi kan? Itu soalan yang ketiga yang terakhir. Sekiranya Akmal ingin mengekalkan bayaran balik pinjaman sebanyak 1210. Okey, sebab dalam soalan tadi dia kata sebelum moratorium dia bayar setiap bulan 1210. Bila dia ambil je moratorium, bayaran balik dia mungkin bertambah kan. Tapi kalau dia nak kekalkan, apa yang perlu dia buat? Ni kalau awak ada ilmu ni kan. Lepas moratorium nanti, kalau awak nak kekalkan, awak perlu tahu berapa bulankah yang diperlukan untuk melunaskan pinjaman tersebut. Kalau awak nak kekalkan dia punya bayaran balik pinjaman 1210. Jadi apa rumus yang kita nak gunakan? Rumus dia masih sama. Rumus yang ini. Cuma di sini kita perlu ubah suai sikit. Tidak, bukan masuk ubah suai. Kita perlu tentukan soalan tadi. Okey, jumlah pinjaman kita dah tahu tadi. Baki pinjaman dia 77,631. Itu A dia. Okay, saya tak nampak Okay, kalau kita lihat rumus ni, kita tahu baki pinjaman tadi 77,631.663. Dan dia ingin membuat balik bayaran pinjaman dia 1210. 1210 ialah nilai ni. Nilai R ni. 1210. Okey. Kita isi apa maklumat yang dah ada dalam rumus ni. Tadi ni 0.0415 bahagi 12 per dengan 1 tolak 1 tolak dalam kurungan 1 campur 0.0415 bahagi 12. Okey, kali ni kuasa negatif N. Berapa N ni? Itu yang kita tak tahu kan? Yang perlu ditentukan. Soalan tu tanya berapa N tersebut. Berapakah nilai N tersebut? Sebab tu dia tanya berapa, apa soalan tadi? Berapa bulankah? Okey, berapa bulankah? Berapa lamakah? Jadi awak perlu selesaikan rumus yang yang saya nyatakan di bawah ni. Jadi kita dah tahu ni dah sama matematik biasa. Dah tahu nilai R, A dan yang lain, kita hanya perlu cari berapa nilai N ni. Jadi bila awak selesaikan, ni gunakan kalkulator dia, awak selesaikan, awak akan dapat N sama dengan lebih kurang kalau dia akan dapat lebih kurang 72.632 ataupun kalau awak bulatkan dia akan jadi 73 bulan. Soalan dia tanya apa? Bulan ke tahun? Soalan dia tanya berapa bulankah? Jadi inilah jawapan dia. Ini adalah terus pada jawapan dia ialah 73 bulan. Kalau tukar jadi tahun, kalau soalan dia tanya berapa tahunkah? Jadi kena bahagi 12, dia akan dapat lebih kurang 6 tahun 1 bulan. Okey. Ya, itu contoh jawapan soalan yang ke-8. Ada pertanyaan? Ada soalan? Doktor, Saya nak tanya kalau macam tak kita jawapan tak tulis RM semua tu akan tolak markah tak? Dia bergantung pada skema lah, bergantung pada keadaan. Tapi kalau dalam jawapan
Kalau katalah awak tengok soalan, dia bergantung pada soalan. Soalan ni ada RM tak? Ada RM kan? Soalan ni ada RM kan? Nampak? Pakai RM kan? Jadi jawapan dia mesti dalam RM. Itu jawapan yang paling tepat. Macam yang saya tulis ni. Cuma sama ada nak letak koma ke, tak nak letak koma tu, itu option. Jadi kalau awak tulis sebab apa ni, kalau soalan ada unit, RM ni dia unit sebutan. Kalau awak tulis contoh kat sini kan, awak tulis jawapan dia awak tulis 1434.97. Ini jawapan awak. Apa benda dia? Apa unit dia? Kan? Dia menjadi apa? Kilo, tan. Cuma mungkin bukan jawapan awak tidak akan salah 100% lah. Cuma jawapan awak tidak lengkap. Mungkin kalau macam saya, bagi saya akan hilang markah jugalah. Sebab RM tu tak ada. Okey, Doktor. Terima kasih. Sama. Yang lain? Ada soalan? Tak ada Tak ada soalan. Mesti semua faham ni. Sebab tu saya tak sabar-sabar nak buat ujian ni. Semua dah faham kan? Kena buat ujian cepat. Nanti awak lupa kan? Okey. Saya nak saya nak share satu perkara sebelum kita tamatkan kelas kita. Okey, selain daripada kita buat pinjaman perumahan, ada juga pinjaman kita buat pinjaman peribadi, kalau buat personal loan ataupun pinjaman kenderaan, ataupun kalau awak lihat kita ada pinjaman ASB. Jadi kita nak melabur dalam ASB, kita boleh buat loan daripada bank pun ada. Okey, pinjaman macam seperti ni, terutamanya pinjaman kenderaan ni. Nama dia hire purchase agreement ni, HP ni. Pinjaman selalunya kita tulis HP, pinjaman kenderaan. Katalah saya ambil pinjaman kenderaan. Okay, pinjaman kenderaan ni, kaedah pengiraan dia berbeza sedikit. Dia adalah kaedah pengiraan dia adalah kaedah pengiraan dia berdasarkan kaedah bunga biasa. Jadi sebab tu kalau awak tanya saya, so macam mana nak tahu apa kaedah yang digunakan? Kalau dalam exam tu awak kena tengok dalam soalan lah. Apakah kalau pinjaman perumahan ataupun kalau disebut kaedah bunga biasa, jadi awak kena gunakan kaedah seperti yang saya tunjukkan ni. Okay, katalah saya ambil pinjaman kenderaan. Katalah awak beli kereta, awak buat loan daripada bank. Katalah harga kereta tersebut nanti mana contoh saya. Okey, harga kereta tersebut 90,000. Ini harga kereta. Dan harga kereta tersebut 90,000. Lepas tu buat loan kat bank. Tapi bank bagi loan, selalunya bank bagi loan, mungkin katalah bank dia tidak bagi semua. Dia bagi 90% saja. 90% saja awak loan, yang 10% lagi awak bayar sebagai duit muka ataupun duit deposit. Jadi 90% loan. 90% daripada 90k ni, jadi awak punya loan hanya 81,000 saja. Okey, jadi bila awak pergi kat bank kata okey dia boleh bagi pinjam. Syarat pinjaman dia, kadar faedah dia 4%. Kadar faedah dia 4% setahun. Macam rumah tadi bunyi ni kan, 4% setahun, tapi kalkulasi dia berbeza. Tempoh pinjaman yang dia boleh bagi tahun 9 tahun. 9 tahun. Ataupun dalam bulan 9 darab 12 108 bulan. So, macam mana bank nak kira bayaran balik bulanan dia? Oleh kerana kaedah yang digunakan ialah kaedah bunga biasa. Cara pengiraan dia mudah dan simple berbanding dengan contoh 8 tadi. Okay, dalam contoh ni, untuk mengira bayaran balik bulanan, apa yang bank buat ialah pertama, dia akan lihat, dia akan kira awak punya kadar faedah kali. Okey, sekarang ni berapa kadar faedah yang perlu awak bayar? Okey, kalau ialah kadar faedah ialah 4% tadi, 4% setahun, 4% setahun, pinjaman berapa tahun? Pinjaman ialah 9 tahun. Jadi 4% ni perlu kali dengan 9. Tahun 4%, 9 tahun 4 kali 9 lebih kurang apa? 36%. Kemudian kaedah dia, ini kaedah bunga biasa.
kadar faedah dikira ke atas pokok. Berapa pokok pinjaman awak tadi? 81K. Okay, jadi kalau awak selesaikan ni, 4% darab 9 tahun darab 81K, faedah yang perlu awak bayar lebih kurang berapa yang saya kira. Okay, nanti awak cek balik 29,160. Bank dah kira siap-siap dah. Awak pinjam 81,000 selama 9 tahun. Dalam tempoh 9 tahun nanti, awak perlu bayar balik bunga. Bank akan collect faedah sebanyak 29,160. Okey. Sekarang ni, bank dah kira siap dah awak punya faedah. Ni kalau apa ni, kaedah hire purchase ni. Jadi sebulan awak berapa yang awak perlu bayar sebulan? Okay. Untuk kira sebulan, untuk kira bayaran balik sebulan, berapa pinjaman tadi? 81,000. Campur dengan berapa bunga yang perlu dibayar? 29,160. Bahagi dengan awak nak bayar sebulan sekali kan? Sebulan sekali. Jadi 9 tahun ada 108 bulan. Selesaikan. Jadi kalau awak selesaikan, awak akan dapat sebulan awak perlu bayar 1,020 setiap bulan. Okay, selama 108 bulan. Okey, itu cara macam mana bank kira bank kira hire purchase. Jadi pada satu lagi, jika awak kita lihat tadi 81,000 campur 29,160. Kalau awak campurkan kedua-dua nilai ni, berapa nilai yang di atas ni? Nilai yang di atas ni ialah dia akan jadi 110,160. Loan 81K. Interest 29,160. Daripada 110,160. Jadi bila awak sign je agreement, dengan bank, dalam agreement tersebut dia akan sebut jumlah pinjaman belum jelas. Nama dia outstanding balance. Kita panggil outstanding balance kan. Outstanding balance anda ialah yang ini, 110,160. Walaupun asalnya anda pinjam hanya 81K. Jadi pada bulan pertama, ini jumlah pinjaman awak yang tertunggak. Ni. Sebab dia dah masuk, dia dah masuk dalam dia dah ambil kira nilai interest sekali bagi outstanding balance. Lepas tu bagi hire purchase, kita sebut outstanding balance, pinjaman belum jelas, jumlah pinjaman belum jelas, nilai dia dah termasuk dengan kadar faedah. Berbanding dengan pinjaman perumahan, housing loan. Kalau housing loan, awak buat pinjaman 81K, 81K, kadar bunga yang sama, tempoh yang sama, tapi oleh kerana digunakan formula annuity, pada bulan pertama, jumlah pinjaman anda hanya 81K. Sebab dia belum kira interest. Interest hanya dikira pada hujung bulan. Pada hujung bulan. Katalah bayaran bulanan anda juga masih 1020. Mungkin akan sama. Tapi dia punya calculation interest dia berbeza. Sebab tu dalam housing loan, bila sebut outstanding balance dia tidak mengandungi interest. Hanya mengandungi pokok. Berbanding dengan hire purchase, personal loan ataupun ASB loan, outstanding balance dia dah termasuk dengan nilai bunga. Sebab tu kalau awak lihat, kalau awak follow isu moratorium ni, pada 1 April, di peringkat asal pengguna difahamkan kalau untuk interest hanya dikenakan sepanjang tempoh moratorium bagi pinjaman perumahan saja, tak termasuk pinjaman hire purchase. Tapi bila 1 Mei tu ada perubahan dari segi maklumat, iaitu kadar bunga juga dikenakan ke atas hire purchase. Itu yang menyebabkan ramai yang orang tak tidak perhati, sebab dalam hire purchase kadar bunga dah pun dikira. Dah ada dah siap-siap. Jadi kalau bank kira lagi kadar bunga, maksudnya dia seolah macam dia buat compound. Itu dalam konteks konvensional kan. Kalau dalam konteks Islamik, itu dah cerita lain lah. Kena tanya pakar Islamik, bagaimana bank nak kenakan penalti begitu kan, sama ada boleh ke tak boleh, bla bla bla, itu cerita lain. Itu jadi saya nak share
sikit maklumat yang berkaitan dengan apa yang kita belajar dengan keadaan semasa ni. Okey, ada soalan? Doktor, Saya. saya nak tanya soalan tutorial nombor 5 bab 3. Nombor 5 bab 3. Mana nombor 5 bab 3? Mana soalan tutorial tu? Ya. Apa soalan dia? Saya tak dapat jawapan. Tak dapat jawapan? Ah, Mana yang awak rasa salah? Saya takkan saya nak tunjuk semua kan. Awak kena tanya apa yang awak nak tanya. Tak dapat jawapan, jawapan 5, 6, 7 kan? Jawapan dia ada. Ada sesiapa yang dah cuba? Ni 5, 6, 7 ni jawapan dia. Kalau awak salah, okey. Apa jawapan awak yang betul? Kalau boleh share, awak boleh share awak punya jawapan kat sini. Berapakah bayaran bulanan ada janji pada 5 tahun pertama? Okey, apa rumus yang awak gunakan? saya guna rumus yang bayaran bulanan tu. Okey. Apa item dia? A dia berapa? A yang awak gunakan? Dia 250,000. Okey. Itu A dia 200 A sama dengan 250,000. Okey. Lepas tu dia punya kadar bunga dia? Kadar bunga dia 0.0575 bahagi 12. Abang buat satu benda saja. Jumlah pinjaman kadar. Okey. Okey. 0.0575 bahagi 12. Bawah dia? Bawah dia satu tolak dalam kurungan 1 tambah 0.0575 bahagi 12. Bagi 12. Kuasa? Kuasa negatif 12 darab 5. Tak boleh. Tak 30 tahun. Mesti kuasa 30. 30 tahun. Pinjaman 30 tahun. So kuasa negatif 30. 30 tahun, 30 darab 12 lah. 360 kan. Dia mesti, pinjaman dia ialah 250 untuk 3 tahun. Kadar bunga 5% secara bulanan. Okey, berapakah bulan kadar janji 5 tahun pertama? 5 tahun pertama maksudnya pada kadar bunga 5.75%. Tapi untuk tempoh pinjaman berapa? Tempoh pinjaman 30 tahun. Jadi dia 30 darab 12, 360. Okey, saya rasa awak salah kat sini. Awak salah kat sini. 360. Cuba awak tukar tu, dapat tak? Okey. Check dulu. Dapat? Boleh kira? Tengah kira. Okey, bagus. Ada kalkulator. Okey, pastikan ada kalkulator. Exam nanti kita perlukan kalkulator. Ni, jawapan dia mesti 1458.93. Dapat. Betul. Dapat. Dapat. Kan? Okey. Okey. Jadi B dan C tu dia berkaitan lah. Kalau awak A awak salah, B dan C pun salah. Ulang balik tu. Apa ulang balik? Kau tidur tadi ke? Okey, yang bertanya tadi awak dah tahu kat mana salah Dah. Dalam latihan bagus. At least awak belajar. Siapa nama ni? Arisa. Okey, jadi bila Arisa buat, ni satu pengajaran lah. Bagus. Sebab awak salah kat sini, bagusnya awak salah kat sini, jadi awak tahu kat mana salah. Lepas tu bagi yang lain, awak kena buat soalan ni. Jadi awak tahu kat mana awak akan salah. Bayangkanlah kalau ni exam kan. Kalau ni exam ni, markah ni rasa mau 10 hingga 15 markah ni akan dapat kosong ni. Kalau awak salah A, maknanya awak salah B. Salah B dah tentu awak akan salah B juga. Dekat mana tadi salah? Hanya bahagian ini saja kan? Tempoh masa tu. Tapi kan awak dah tahu, alhamdulillah. Okey, ada soalan yang lain? Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Okay, kuliah saya dah habis.